Hai, nama saya Nur Danish Binti Muhammad Fazal dan kumpulan kami akan membentangkan tentang sumbangan tamadun Melayu. Asas tamadun Melayu adalah bersumberkan daripada bangsa Melayu yang tentunya berteraskan kepada agama Islam, kebudayaan Melayu dan bahasa Melayu. Terdapat sesetengah pengkaji yang mengatakan bahawa dengan kemunculan agama Islam, ia telah mengubah tamadun Melayu kepada tamadun Islam atau tamadun Melayu Islam kerana sifat asimilasi Islamnya yang kuat menerap dan memberi impak terhadap tamadun Melayu. Selain itu, banyak unsur dalam tamadun Melayu daripada segi intelektual ilmu, penggunaan bahasa, amalan agama dan pola hidup budaya telah berubah menjadi Islam sepenuhnya. Sehubungan dengan itu, segala hasil pencapaian dan sumbangan tamadun Melayu terhadap peradaban dunia yang menjadikan bukti kegemilangan Melayu pada hari ini bersumberkan daripada agama Islam. Walaupun tamadun Melayu telah wujud sebelum kedatangan Islam, lagi khususnya apabila dirujuk kepada keagungan kota Melaka, tetapi dengan kedatangan Islam, tamadun Melayu bertambah matang dan lebih dikenali melalui kegemilangannya. Pencapaian ini dibuktikan dalam pelbagai bentuk seperti melalui bahasa dan seni sastera, budaya, sains dan teknologi, ekonomi, seni bina, artifak dan sebagainya yang boleh dilihat sehingga ke hari ini. Seterusnya adalah pencapaian aspek pendidikan. Aspek pendidikan tamadun Melayu Nusantara mempunyai sejarah yang panjang dan sangat bermakna. Pendidikan dalam konteks ini bukan sahaja merangkumi pendidikan formal di sekolah, tetapi juga pendidikan tidak formal yang berlaku melalui tradisi lisan, budaya dan pengalaman harian. Berikut adalah beberapa pencapaian dalam aspek pendidikan tamadun Melayu Nusantara. Orang Melayu Nusantara mempunyai sistem pendidikan tradisional yang kuat sebelum kedatangan penjajah. Sistem ini mengajar nilai budaya, agama, etika dan kemahiran praktikal kepada generasi muda melalui bimbingan dan pengalaman langsung. Seterusnya, pendidikan agama. Pendidikan agama khususnya dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam peradaban Melayu Nusantara. Madrasah dan sekolah pondok telah menjadi institusi yang penting untuk mengajar ajaran Islam dan mengembangkan kesefahaman rakyat dalam bidang agama. Seiring dengan kedatangan penjajah Eropah, sistem pendidikan formal moden juga telah mula berkembang. Ini termasuk pendirian sekolah-sekolah oleh penjajah Belanda dan Inggeris yang pada akhirnya menjadi potensi bagi sistem pendidikan nasional di berbagai negara di wilayah Melayu Nusantara. Masyarakat Melayu juga telah mencetak manuskrip berbagai ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama, astronomi, matematik dan sastra. Inilah yang membantu melestarikan pengetahuan dan budaya mereka selama berabad-abad. Negara-negara ini juga mengembangkan perguruan tinggi dan universiti yang berkualiti. Contohnya adalah Universiti Malaya di Malaysia yang telah menyumbang pada pendidikan tinggi di wilayah ini. Pada masa ini juga, negara-negara Kepulauan Melayu turut giat membangunkan pendidikan moden. Mereka telah melaburkan sumber dalam membangunkan sistem pendidikan yang berorientasikan teknologi dan sains. Hai, salam sejahtera. Saya Manisha Arash dan hari ini saya akan membincangkan tentang tamadun Melayu dalam bidang perubatan. Ilmu perubatan sememangnya telah berkembang secara pesat dari satu masa ke satu masa dalam pembentukan tamadun Melayu. Sudah pasti jika dibicara tentang hal ini, ia adalah satu kepastian untuk kita berkata tentang tamadun-tamadun lain yang telah memberi impak yang besar dalam kemajuan bidang perubatan di tamadun Melayu. Jadi, antara pengaruh yang memberikan impak yang besar dalam perkembangan ilmu perubatan ialah dalam kalangan tamadun Islam, iaitu selepas kedatangan Nabi Muhammad. Namun, penduduk tamadun Melayu juga mempunyai cara tersendiri dalam untuk merawat iaitu perubatan tradisional atau lebih dikenali sebagai sistem perbunuhan. Sebelum adanya perubatan moden,
Penduduk di tamadun Melayu telah bergantung pada rawatan tradisional, iaitu bertahun lama, dan mereka akan berjumpa dengan ubat atau bomoh sekiranya mempunyai masalah keuzuran atau masalah kesihatan yang lain. Perubatan tradisional ini dianggap seperti warisan Melayu disebabkan bilangan penyakit yang berjaya disembuhkan oleh perubatan tradisional ini. Walaupun selepas kemunculan perubatan moden, penduduk masih berjumpa dengan pakar rawatan tradisional kerana keyakinan mereka terhadap warisan turun-temurun. Terdapat pelbagai jenis penyakit yang dihadapi oleh penduduk semasa pembentukan tamadun Melayu. Antaranya ialah penyakit keuzuran, penyakit melibatkan makhluk halus, penyakit yang memerlukan urutan dan pantang larang yang perlu dijaga. Bercakap tentang keuzuran, perawat yang dikenali sebagai bidan merupakan watak penting dalam mencegah dan merawat keuzuran. Bidan akan dirujukan oleh setiap wanita yang hamil untuk mengelakkan masalah keuzuran dan semasa melahirkan anak. Selain itu, dia juga berperanan sebagai penasihat dalam menjelaskan aktiviti atau gaya hidup yang baik untuk mencegah penyakit yang membahayakan. Selain itu, penduduk tamadun Melayu juga sering berjumpa dengan bomoh untuk mendapatkan rawatan jika mereka mempunyai penyakit yang berkaitan ilmu gaib atau makhluk halus. Bomoh atau pawang ini sering dihilar sebagai orang tengah atau perantaraan untuk alam nyata dan alam gaib. Bomoh atau pawang ini juga mempunyai ilmu yang tinggi dalam merawat pesakit dan mereka akan mencari punca terjadinya penyakit tersebut dan merawat pesakit itu. Juga mempunyai ilmu yang luas dalam ubatan tradisional dan semua proses rawatan serta ubatan lebih berpandu ke arah semula jadi. Contohnya menggunakan limau kasturi, pokok pisang dan juga akar kayu. Mereka juga akan menasihati pesakit akan pantang larang yang perlu dipatuhi semasa tempoh penyembuhan. Secara khususnya, pawang mempunyai beberapa ukuran atau golongan berbeza dan ia bergantung kepada kehidupan seharian dan aktiviti yang dilakukan. Namun begitu, kedatangan Islam dan perubatan moden telah banyak merubah sistem perubatan kerana pelbagai jenis perubatan diperkenalkan. Akhirnya, antaranya ialah perubatan Islam yang bergantung sepenuhnya dengan ayat-ayat suci seperti Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Perubatan Islam yang meliputi semua aspek seperti penyakit fizikal dan rohani telah dilihatkan sebagai perkembangan yang baik dalam tamadun Melayu. Dari aspek ekonomi pula, kegiatan perekonomian yang berpusat di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu telah berjaya menjadi pusat import-eksport yang maju dan terkenal di serata dunia seperti Eropah, China, Arab, India dan rantau Asia. Pelabuhan ini diurus dengan baik oleh pemerintah Melayu. Tamadun Melayu berjaya menggerakkan ekonomi orang Melayu ke persada serantau dan antarabangsa. Walaupun kegiatan perdagangan yang merancak di pelabuhan-pelabuhan alam Melayu memberi kesan kepada kemunculan kota dan bandar yang lengkap dengan praksana, masyarakat pedalaman tidak ketinggalan memanfaatkan kemunculan pekan dan bandar. Mereka menuju ke arah pekan dan bandar bagi memasarkan hasil pertanian, ternakan, hasil tangkapan dan hasil kreatif. Akhir sekali, kegiatan ekonomi dalam tamadun Melayu telah mencapai tahap cemerlang dengan penggunaan mata wang. Pemerintah Melayu telah berjaya mencipta mata wang yang digunakan dalam perdagangan, terutama sekali di pelabuhan. Tanpa disedari, situasi ini membuktikan masyarakat Melayu telah menuju ke arah masyarakat bandar yang berdaya maju dan berdaya saing. Pencapaian tamadun Melayu Nusantara dalam sastra adalah kaya dan berpengaruh. Terdapat beberapa kategori kesusastraan Melayu, iaitu sastra keagamaan, sastra kenegaraan dan undang-undang, sastra epik, puisi dan sejarah. Pada zaman awal, sastra keagamaan yang dihasilkan mengandungi ajaran Buddha dan Hindu, dan pada tempoh seterusnya, sastra keagamaan yang mengandungi ajaran Islam dihasilkan. Antara sastra Hindu dan Buddha yang dihasilkan adalah Sang Yang Mahayanikan karya Empu Sri Sambara Surya pada abad ke-10 yang mengandungi ajaran Buddha Tadrit dan Kawin Citasoma karya Empu Tantular pada abad ke-14 yang menekankan penyatuan ajaran Hindu dan Buddha dengan menggunakan konsep Pinaka Tunggal Ika. Untuk sastra yang bercorak Islam pula, terdapat kisah Nabi dan sahabat seperti Hikayat Nur Nabi Muhammad, Hikayat Nabi Yusuf, Hikayat Perang Kandak dan
Hikayat Amir Hamzah. Selain itu, Aqaid Al-Nasafi pada tahun 1590, manuskrip Melayu Islam tertua yang ditemui mengajar konsep akidah Islam. Terdapat juga puisi yang berunsur sufi, iaitu Syarab Al-Ashikin oleh Hamzah Fansuri pada abad ke-17 dan terjemahan dan tafsir Al-Quran seperti Tarjuman Al-Mustafid oleh Syed Abdul Rauf Singkal pada tahun 1675 dan tafsir Marah Labid oleh Syed Muhammad Nawawi Al-Bantani pada abad ke-19. Seterusnya, sastra kenegaraan dan undang-undang, contohnya Negara Agama oleh MPU Prampaca pada abad ke-14, Hukum Kanun Melaka, Tajul Salatin iaitu Panduan Pendoman Raja-Raja oleh Bukhari Al-Johari pada tahun 1603 dan Bustan Al-Salatin iaitu Buku Panduan Pedoman Raja-Raja dan Pemerintah Aceh oleh Syekh Nuruddin Al-Ranini pada tahun 1638. Di samping itu, terdapat epik yang berasal dari India dan dibawa ke alam Melayu seperti Mahabharata dan Ramayana. Misalnya, Hikayat Mero Mahawangsa, Hikayat Hang Tua, Syair Siti Zubaidah, Nansarunai Usak Jawa, dan Panji Jawa seperti Hikayat Nisa Taman Jaya Jaya Kusuma, Hikayat Semirang, dan Panji Anggreni. Selain daripada itu, puisi di alam Melayu dipengaruhi oleh luar dan juga kearifan tempatan. Contohnya untuk pengaruh luar, Gurindam dipengaruhi oleh Parsi, syair dipengaruhi oleh Arab, sajak dipengaruhi oleh moden, dan seloka dipengaruhi oleh India. Manakala untuk puisi kearifan tempatan, terdapat pantun dan dondang sayang iaitu lagu cinta oleh masyarakat Cina Baba. Ucapan terakhir Melayu Nusantara dalam sastra adalah sejarah. Antara contoh karya sejarah Melayu adalah Sejarah Melayu yang mengisahkan asal-usul dinasti Kesultanan Melayu Melaka dan Johor, Hikayat Siak yang mengisahkan pengasasan sejarah Kesultanan Siak, dan Tulfat Al-Nafis oleh Raja Ali Halid yang menceritakan tentang sejarah kerajaan iaitu kerajaan Bugis di alam Melayu, terutamanya di Johor Riau. Terima kasih. Seterusnya, pencapaian tamadun Melayu Nusantara iaitu melalui seni bina. Perbincangan mengenai teknologi Melayu pra-Islam selalunya berkait rapat dengan teknologi seni bina Melayu purba pada zaman Sriwijaya, Funan dan Champa. Kehebatan teknologi tamadun rumpun Melayu pada masa ini terselah menerusi pembinaan rumah-rumah ibadat, contohnya seperti Angkor Wat ataupun candi-candi dan sebagainya. Seni bina Melayu Funan merupakan contoh yang kita dapat lihat manifestasinya di Kemboja sekitar sebelum abad ke-7 Masihi, malah menjangkau ke beberapa abad selepas itu, yang terutamanya pada zaman Chenla, kerana kerajaan ini juga mempunyai ikatan dengan warisan Funan. Selain itu, malah ada juga yang menganggap Angkor Wat yang terkenal tersebut sebagai benda ajaib yang terjadi di dunia. Kerajaan Angkor sebenarnya adalah warisan kerajaan Chenla. Kerajaan ini juga ada hubungan intelektual dan politik dengan kerajaan Melayu Champa. Namun sama juga yang berlaku terhadap seni bina yang terdapat di tanah Melayu. Seperti yang kita lihat, seni bina yang ada di tanah Melayu selalunya berunsurkan faktor agama Islam itu sendirilah. Contohnya seperti rumah-rumah Minangkabau, tapi ada juga rumah yang dibina dan dalam bilik untuk bersemayang apa-apa, diorang akan ikut arah kiblat dan sebagainya. Jadi seterusnya adalah teknologi orang Melayu Champa. Ya, kembali ke back on track. Teknologi orang Melayu Champa terkenal dengan seni bina Wat pada sejak abad
ke-4 Masihi lagi dan dianggap sebagai salah satu seni bina yang tertua di dunia. Bina-binaan tua tersebut kita dapat lihat di selatan Vietnam sehingga kini. Ya, ketinggian ilmu teknologi sains Melayu diakui dunia menerusi wat-wat dan candi-candi Buddha pada zaman kerajaan Funan dan Champa, terutamanya Angkor Wat yang seni binanya memang dipertikaikan oleh sejarawan, tidak kira sejarawan barat ataupun tempatan. Namun demikian, tidak lagi bagi sebuah ada lagi iaitu Candi Borobudur yang dibina pada abad ke-8 pada zaman kegemilangan Sriwijaya dinasti Shailendra. Binaan ini adalah 4 tahun lebih awal daripada binaan Angkor Wat. Kesimpulannya, tamadun Melayu telah mencapai pelbagai ketinggian yang terbukti melalui seni bina, perubatan, pendidikan, ekonomi dan sastra yang jelas dilihat dalam kehidupan seharian kita. Ketinggian tamadunnya memaparkan jati diri dan identiti bangsa Melayu. Bangsa Melayu memainkan peranan yang sangat penting dalam menjadikan satu rumpun bangsa yang dikenali oleh pelbagai rakyat tanpa mengira agama, bangsa dan ras. Untuk bagi melindungi kejayaan masyarakat Melayu silam yang memberikan usaha dan kerjasama mereka untuk membentukkan tamadun ini, generasi muda dan generasi yang akan datang perlulah memahaminya berapa pentingnya itu untuk menghargai dan melindungi keaslian tamadun Melayu. Itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.